Sebab kita kena letak ataupun parking duit kita dalam Ion Bank digital patuh syariah pertama dekat Malaysia ialah kerana nombor satu, sebab dia patuh syariah lah. Kita sebagai orang Islam wajib mencari perkara yang halal ataupun yang patuh syariah, yang mengikut spesifikasi syariah, supaya urusan kita ni berkait, tak ada tercemar dengan apa-apa transaksi yang haram. Yang kedua pula, dia ada pulangan yang berbaloi untuk akaun simpanan. Walaupun pulangan dia tak banyak, tak macam ASB ke, sebab dia bukannya akaun pelaburan. Kita bukan melabur, kita menyimpan. Tapi dapat juga 3% sampai akhir tahun ni. Dia punya promosi tu lah. Waktu mula-mula dia lancarkan, dia bagi 3.88%. Sekarang ni dia dah turunkan. Cepat-cepatlah kita daftar bagi yang siapa tak ada. Untuk kita dapatkan 3% ni, kita kena masukkan duit kita tu ke dalam tabung. Dia ada panggil tabung tu, nama dia POS. Kita kena transfer, tapi dalam akaun kita sendiri. Dia sekejap je, dalam beberapa saat dia dah boleh transfer keluar masuk macam tu. Lepas tu pula, contoh kalau kita bayar membeli belah, nanti macam ada baki sikit, kita bayar RM24.50. Nanti macam 50 sen dia akan undahkan untuk dia masukkan ke dalam box tu lah, automatic. Saya ingat function ni ada masa dekat Rais dulu tu. Sebab ketiga ialah kerana dia selamat. Tadi kan dah sebut kan, akaun simpanan. Jadi bila akaun simpanan ni dekat Malaysia, semua bank lah kecuali bank pelaburan, dilindungi oleh PIDM sampai RM250,000 untuk satu akaun kita ni dekat satu bank. In case ada apa-apa masalah bank tu hadapi, macam bank tu bankrupt, duit kita sampai RM250,000 tu akan dilindungi. Kita boleh dapat balik duit kita. Sebab akaun simpanan, bukan akaun pelaburan macam Wahid ke, macam Versa ke, macam unit trust lain ke, saham lah, itu bukan. Tak dilindungi oleh PIDM. Seterusnya pula yang saya suka pasal Aeon Bank Digital ni, sebab dia punya liquidity, atau bahasa Melayu kita sebut kecairan, lebih liquid daripada ASB ke ataupun tabung haji. Kita boleh parking je duit kita, lepas tu nak guna lah. Contoh kita boleh bayar guna duit now QR, duit now transfer, ataupun kad debit yang dibagi tu lah. Tapi kita kena minta lah kad debit tu, nanti dia akan post kepada kita kad debit fizikal tu, kita boleh guna. Kemudian yang seronoknya pula, kita dapat mata ganjaran setiap kali kita berbelanja menggunakan kad debit fizikal yang dia bagi tu. Setiap RM1 kita akan dapat 1 point, dan point tu pula kita boleh tukar untuk jadi cash. Ini satu kelebihan lah, tak macam tak senggol kan. Points dia kita hanya boleh tebus untuk diskaun, lepas tu dekat tempat-tempat tertentu, tak best lah. Tapi Ion Bank ni contoh kita kena bayar servis kereta yang banyak, ataupun kita kena bayar insurans ke, ataupun masuk hospital swasta sebab kita ada takaful, lepas tu kita kena bayar dulu baru boleh claim. Tapi bayaran masa kita bayar tu, kita guna Ion Bank, kita boleh claim bayaran tu kan, tapi kita guna juga Ion Bank untuk dapatkan point tu. Benda ni saya dah guna dan memang ternyata dapat lah. Duit tunai tu nanti dia akan bagi masuk balik lah dekat dalam akaun kita, dekat dalam Ion Bank ni. Seterusnya kelebihan ialah kad fizikal tu kita boleh minta percuma, tak perlu bayar. Kalau macam tak cenggok e-wallet, nak dapatkan kad visa dia, kita kena bayar. Sekarang ni sampai hujung tahun 2024 ni, promosi dia memang percuma, kita tak perlu bayar. So alang-alang siapa nak buat tu, nak daftar tu, minta je kad debit, dia bagi je percuma, siap hantar lagi. Okey, kelebihan seterusnya, ini tak semua tempat lah, tapi kita akan dapat parking free dekat Aeon Mall. Kita tag parking kan, sekarang dah guna kad debit ataupun Tashengo kan, dah tak guna tiket, kita akan dapat parking free. Tapi dia punya mechanics tu kena baca lebih lanjut lah dalam laman web. Cumanya benda ni terhad lah dekat Aeon Mall sahaja. Yang terakhir, kelebihan dia, waktu sekarang ni siapa yang daftar sebelum tahun depan akan dapat mata ganjaran percuma, yang mana boleh tebus dapat RM5. So siapa yang daftar memang free dapat RM5. Itu kita sebut pasal kelebihan. Dan juga Ion Bank ni dia mestilah ada kekurangan dia. Kekurangan dia yang saya perasan masa awal-awal dulu hari tu, masa dia baru-baru lancarkan, dia punya transaction tu agak lambat. Dia macam tak keluar dalam real time punya. Contoh kita dah bayar, dia memang keluar notification, tapi bila kita tekan dia tak keluar. Tu masa mula-mula dululah. Selain tu juga dia pernah mengalami crash untuk telefon Android, sampai mereka terpaksa buat
dapat patch baru, disuruh update lah, dan mereka pun dah buat kenyataan. Update baru okey. Harapnya akan datang ni tak berlaku lah, sebab benda tu berlaku agak lama, dah ramai guna. Contoh akan datang kan, tiba-tiba time nak guna tu tak boleh. Satu hal yang masalah besar lah kan. Seterusnya, kelemahan dia ialah Ion Bank ni dia tak boleh untuk kita bayar melalui FPX, bayar bank online lah. Ion Bank ni dia masih belum terlibat lah dalam tu. Kita tak boleh nak bayar melalui FPX. Lepas tu kita tak boleh nak bayar melalui QR untuk kita punya aplikasi tu. Contoh macam Touch 'n Go, kalau kita tekan pay, nanti keluar QR kan. Lepas tu dekat cashier mereka akan scan, kita boleh bayar macam tu je. Tapi Ion Bank ni tak boleh macam tu. Tapi MAE boleh macam tu, Maybank boleh. Sebab nama pun bank digital, letaklah benda ni sebagai feature dia supaya dapat lagi menarik orang, memudahkan pengguna buat bayaran, dan nama pun bank digital. Seterusnya pula, kita tak boleh tengok tracking untuk mata ganjaran macam BitPay. Kita boleh tengok kita punya point untuk transaksi ni kita dapat berapa. Memanglah mereka dah bagi tahu RM1 1 point, tapi nak jugalah tengok kan, macam ada transaksi dia, macam cantik lah. Harap-harap Ion Bank boleh lah improve dia punya aplikasi tu supaya dapat memudahkan pengguna. Okey, itu saja. Siapa berminat boleh daftar, gunakan saya punya kod rujukan. Kalau tak nak pun tak apa. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video seterusnya.